lagi lah kan. Kita ni kalau umur tak panjang kan, tiba-tiba dah tak ada dah kan. Kita beli rumah tu tapi tak buat pindah bilik. Nanti nak buat urusan pusaka ni, title tu bukan nama atas kita lagi dan sebagainya. Panjanglah urusan dia tu. Banyaklah kos kena keluar kan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Zida sebagai moderator pada sesi kali ini. Selamat menonton podcast Celik Tanah PPTG WP. Topik kita pada hari ini adalah apa itu serata, antara salah satu topik lah yang menjadi perbualan lah dekat luar sana lah. Dia orang macam tak tahulah apa itu serata ni apa fungsi dia, apa berfungsi macam mana kan, apa selepas serata pembelian tu apa jadi. Okay, bersama kita pada hari ini adalah Encik Abil Aziz, yang berpengalaman luas lah dalam serata ini, menjadi salah satu pakar rujuk lah di jabatan ini. Bukan sahaja jabatan ini, malah agensi-agensi luar juga berujuk Cik Abil lah sekiranya ada isu-isu yang berkaitan dengan serata. Seperti yang saya tahulah, Cik Abil ni dia boleh selesaikan bermacam-macam isu lah. Dia boleh dikatakan, ayat paling senang cakap lah, power lah. Tanpa membuang masa lah, kita kenalkanlah siapa Encik Abil Aziz ni lah, yang dikatakan sangat power tu lah dalam serata inilah. Okay, terima kasih Encik Afiq. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Taklah power sangat Encik Afiq kan. Cuma pengalaman saya di pejabat tanah KL ni, PPTWP ni, baru 8 tahun je. Taklah hebat sangat. Tapi apa-apa masalah berkaitan serata ni, insyaAllah semua masalah boleh selesai. Cuma cepat atau lambat lah kan. Mesti ada solution lah. So kita boleh kupas lagi lah isu-isu serata ni kejap lagi ni. Okay, baik. Kalau Cik Afiq nak tanya apa-apa soalan kat saya, boleh tanya je. Kalau banyaklah soalan yang saya sediakan. InsyaAllah yang mana saya boleh jawab, saya akan jawab. Okey, terima kasih Cik Abil atas perkenalan diri. So sama-sama kita nantikanlah apa itu serata, apa perincian dia, apa kebaikan, apa dia punya kekurangan dia. Sama-sama menonton, selamat menonton. Mana pula beli cukai tanah ni ya? Selalu setiap tahun dapat. Mana tahun ni? Tak ada pun. Cari apa Ain? Cari bil cukai tanah. Setiap tahun saya dapat, tapi tahun ni tak ada pula. Oh, Ain tak tahu ke? Bil cukai tanah dah tak hantar secara fizikal. Semua secara online saja. Oh ya ke? Saya tak perasan pula ada tulis kat bawah bil ni. Ain boleh semak di portal Pejabat Tanah www.ptgwp.gov.my. Oh, senanglah kalau macam ni. Ya. Cantik. Okey, terima kasih masih bersama-sama dengan saya pada sesi kali inilah. Tanpa kita buang masa lah, kita terus tanyalah kepada kita punya panel ni lah. Kita kena gunakan dia cukup-cukup lah, sebab orang duk katakan dia ni serata semua benda boleh settle lah. Kita tanya terus lah kan. Kita tanya soalan paling senang lah. Kita tanya itu, apa itu serata lah sebenarnya. Boleh kalau Encik Abil boleh explain lah secara detail lah. Serata ni apa dia punya ni lah. Orang kata tu lah serata tu apa. Okey Encik Afiq soalan Encik Afiq ni kira apa itu serata lah kan. Betul. Kalau apa yang Encik Afiq faham pasal serata ni apa benda? Serata ni sebab saya nak tahu sebab saya nak tahu apa yang orang yang tak faham ni tahu pasal serata. Okay, jadi saya boleh ni lah, betulkan balik lah pemahaman Encik Afiq tu. Betul lah, yang paling saya tahulah, paling senang sekali lah Cik Abil serata ni saya tahu dia bertingkat-tingkat je lah. Mungkin itu je lah paling general yang saya tahu, paling simple. Orang bila cakap serata mesti bertingkatnya. Almost betul lah Cik Afiq. Bertingkat-tingkat tu dah betul lah tu. Dia cuma serata ni dari segi dari segi istilah buku dia lah. Istilah buku dia ni, buku ni maksudnya dalam dalam peraturan lah ditulis hak milik yang dikeluarkan secara berasingan ke atas satu lot tanah yang mana ada petak-petak iaitu rumah-rumah dalam tu, dalam satu lot yang dalam satu petak tanah, dalam satu lot tu, dan mana ada harta bersama yang dikongsi bersama lah. Itulah serata ni. Serata ni pula ni dia ada dua jenis.
Ada strata landed, ada strata bangunan bertingkat lah. Macam Cik Afiq tengok kan kat luar ni bangunan-bangunan bertingkat yang mana rumah-rumah orang tu semua ada strata tu. So bila landed ni dia biasanya ada gated community dan dia akan ada harta bersama yang boleh guna lah. Macam swimming pool lah, macam gymnasium lah, lepas tu macam multipurpose hall lah. Benda-benda fasiliti tu lah digunakan bersama lah. So unit-unit rumah tu dianggap petak strata lah. Okey lah Cik Abil. Oh kalau macam tu lah sebab saya fahamkan lah ada 2 kategori lah. Okay, strata ni lah. Ada petak strata dan petak petak tanah lah maksudnya kan. Gated and guarded tu lah. Okey lah macam ni lah sebab dekat kita khusus kepada KL lah. Sebenarnya saya tengok kan lama saya pun ada duduk KL lama kan sejak tahun 2000 lah. Sejak dulu masa saya sampai tu pembangunan di KL ni tak adalah macam rancak sangat kan. Selepas pada tahun 2000 tu nampaklah KL ni banyak dah fokus kepada pembangunan yang bertingkat-tingkat lah. Mungkin sebab KL ni tanah terhad lah kan. Boleh Cik Abil terangkanlah kenapa kediaman bertingkat ni menjadi popular lah di kalangan orang ramai lah sekarang. Sebenarnya Encik Afiq dah bagi jawapan dah tu. Jawapan dia sebab tak cukup tanah lah sebenarnya. Sebab itulah bangunan bertingkat banyak ni. Satu lagi bila strata ni dia jadi popular sekarang ni di KL ni. Sebabnya satu yang pertama betul lah tak cukup tanah dan sebagainya lah kan. Itu satu. Yang keduanya adalah berkaitan bila beli rumah berstrata ni selalunya dia comes with the facilities lah. Facilities tu macam ada swimming pool, gymnasium. And then paling penting sekali lah sekarang ramai orang beli ni sebab dia gated and guarded lah kan. Tempat dia sentiasa ada pondok guard dan sebagainya lah. Nak masuk pun ada akses dan sebagainya lah. So orang rasa selamat dan sebagainya lah. Sebab itulah pembangunan strata ni makin banyak di KL. Macam saya nak cerita kat Cik Afiq lah. Ni pengalaman saya di bahagian strata lah. Setiap tahun permohonan strata ni bertambah lebih kurang 50,000 hak milik strata. Banyak setiap banyak tahun lah. Sekarang ni kalau kita ikutkan kat KL ni ada lebih kurang 3,500 skim strata. Yang consist of kalau ikut petak tu bilangan rumah ke unit tu kedai ke apa benda semua tu lebih kurang 570,000. Oh banyak lah. Memang banyak. So memang kebanyakan sekarang development fokus pada strata sajalah. Betul. Mostly sebab KL pun dah tak ada tanah kan. Betul. So dari segi harga lah, kalau boleh saya compare lah kediaman strata dengan kediaman atas tanah lah, landed lah kan. Dari segi harga tu macam mana lah? Saya pun kadang-kadang tengok kat iklan tu kan, kadang rumah strata ni pun orang kata murah, tak adalah murah mana pun kan. Compare to landed yang kita pergi pada pinggir KL sikit kita boleh dapat kan. Kenapa orang di KL ni memilih untuk duduk di KL compare pinggir KL tu lah seperti yang saya cakap tadi kan. Walaupun pinggir KL kita boleh dapat landed. Sebenarnya saya tak ada jawapan untuk tu lah Cik Afiq sebenarnya. Memang tak ada jawapan untuk tu lah. Sebab preference untuk beli rumah ni adalah preference pada individu tu masing-masing lah. Bukan pada kenapa dia beli strata ni. Yang pertama mungkin terpaksa lah kot. Ataupun mungkin itu je choice yang dia ada untuk untuk beli rumah di situ lah. Satu lagi kadang lifestyle lah. Lifestyle lah. Untuk saya lebih pada lifestyle lah. Duduk di rumah kondo ke, di rumah apartmen ke, ataupun rumah strata ni ada semua benda. Dia jadi macam setempat lah, semua tempat ada kat situ lah. Komuniti tu jadi kuat lah kan. Jadi kuat lah. Satu dia macam privacy sikit lah bagi Betul. orang. Okay lah Cik, kita teruskan lah soalan seterusnya lah. Seperti Cik berkata strata ni ada beberapa komponen lah kan. Boleh Cik Abil explain sikit lah apa itu komponen strata lah. Okey. Okey Cik Abil strata ni ada 3 komponen sebenarnya lah. Yang pentingnya yang kita panggil lah dalam strata punya guideline apa semua ni petak. Lepas tu petak aksesori dan harta bersama lah. Petak ni membawa maksud unit-unit tu lah. Rumah-rumah tu ataupun kedai apa-apa benda yang dijual tu lah. Okey. Petak aksesori pula dia kena saling berkait dengan petak yang utama tadi tu lah. Petak aksesori ni macam parking, macam aircon latch, macam kita punya balcony kadang-kadang dia akan jadi aksesori lah. Dan harta bersama adalah macam selain yang bukan milik kita lah. Tadi petak dengan petak aksesori adalah milik kita lah. Kalau kita dapat hak milik strata tu, itulah komponen yang tertulis dalam kita punya
hak milik kita lah, yang kepunyaan kita. Yang selain daripada itu adalah harta bersama lah. Contohnya macam swimming pool, macam dewan, macam tempat main badminton ke, gym ke, adalah harta bersama lah. Okay lah, so ada 3 komponen lah kat sini, petak aksesori dan harta bersama lah. Okey lah, petak aksesori saya menarik sikit yang petak aksesori tu. Petak aksesori tu semestinya adalah mesti bersaling paut dengan petak, ataupun dia boleh dia mesti kena bersekali ke? Dia mesti kena bersekali. Petak aksesori ni macam parking kita, takkan kita nak asing daripada hak milik kita dengan daripada petak kita tu. So itulah hak milik serata tu dia dah jelas lah. Mana kita punya unit kat mana, kita punya parking kat mana. Kalau tengok kat hak milik tu, belakang tu ada pelan. Pelan tu pun dah siap tunjuk dah. Dia siap lorek dah warna hijau dah. Okay lah, saya pun ada satu macam macam nak tanya sikit lah. Petak aksesori contoh parking tu lah. Contoh kita ada 2 parking kan, tapi kita ada 1 kereta lah kan. Parking tu kita boleh jual ke orang lain? Oh, tak boleh. Kalau parking tu dah tulis dalam kita punya hak milik, memang tak boleh jual. Tapi kalau Cik Afiq nak bagi sewa ke apa ke, tu terpulang pada Cik Afiq lah. Jangan bagi tahu kita orang lah kat pejabat tanah ni kan. Kalau bagi tahu memang tak boleh lah. Memang tak boleh lah kan. Okay, lagi satu lah berkaitan dengan komitmen lah, komitmen property lah. Contohlah saya ni sebagai pengurusi lah, MC tu kan. Saya beranggapan ini dewan ni, saya tak nak jadi dewan lah. Saya nak buat benda lain lah. Saya nak buat contohlah, mungkin keadaan sekeliling tu memerlukan dewan tu dijadikan sebagai surau ke. Adakah benda tu boleh ataupun kena melibatkan pejabat tanah untuk buat pindaan ke apa sebagainya lah? Okey. Yang berkaitan dari segi pengurusan ni, dia lebih pada pengurusan tempat tu sendirilah. Dia kena ingat serata ni, development dia ni macam dia satu kampung. Katalah ni kampung kan, Cik Afiq kampung buku ni kampung. Dalam kampung ni, kita lah penduduk-penduduk ni, itulah jadi MC tu. Jadi MC macam mana nak menguruskan, terpulang lah macam nak menguruskan. Tapi nak tukar kegunaan tu bukan senang. Sebenarnya tak boleh pun sebenarnya. Tapi kalau nak tukar pun mungkin dari segi mesyuarat dan sebagainya lah, kena dapat persetujuan semua orang lah. Dia mesti 100% bersetuju ataupun dia ada minimum dia punya threshold lah? Biasanya 100% lah. 100% lah kena bersetuju. So adakah dia melibatkan pejabat tanah untuk urusan tu, dia kena maklum kat pejabat tanah ataupun dia boleh buat sendiri tanpa pengatuan pejabat ni lah? Kalau maklum kan cakap tak boleh lah. Memang tak boleh lah. Kalau tak maklum kan kita pun tak tahu. Satu lagi Encik Afiq dia kena ingat dalam pembangunan berserata ni bukan senang-senang lah untuk mengubah apa-apa yang dah maktub dalam pelan bangunan dan sebagainya lah. Bukan senang lah. Bukan senang lah. So memang tak ada cara lah. Tak ada cara lah. Sekali biasanya dia kena pergi pada agensi luar macam COB, DBKL dan sebagainya lah untuk dapat pengesahan daripada JUPAM sebelum dia ubah tu lah. Okay. Terima kasih. Saya pun rasa dah faham sikit lah apa itu komponen-komponen dalam serata tu lah. Cuma pernah bila kita pernah ada satu viral tu lah dekat Facebook tu kan. Kita tengok kan rumah tu rumah bertingkat ni. Rumah saya rumah kos rendah kan. Orang buat renovation lah. Orang bawah tu dia boleh buat parking, ada garaj semua, dibesarkan dia punya tu. Adakah itu menjadi kesalahan lah? Itu memang kesalahan tu. Sebenarnya serata ni apa yang dimiliki saja, apa yang dalam hak milik dia saja. Dia tambah-tambah bumbung, tambah bilik lah kat atas tu, memang bahaya lah. Tak boleh. Memang bahaya. Dia kena ingat Cik Afiq apa luas petak dia tu, luas rumah dia tu atau aksesori tu, itulah dia kena bayar cukai dan sebagainya lah. Kalau tambah ke apa benda semua ni tak boleh. Memang kalau buat secara perundangan memang tak boleh lah. Tak boleh lah. Mana yang buat tu adalah tanpa melibatkan pejabat, dia buat tanpa ada kelulusan apa-apa lah. Mungkin lah. Okey lah, tak apa Encik Abel. Terima kasih atas penerangan tu. Kita teruskanlah dengan, saya rasa soalan lepas ni lebih kepada isu yang saya sendiri rasa lah. Sebab saya pun pernah adalah unit berserata ni lah. Banyak ke Cik Afiq ada? Ada satu je. Ingat plan nak beli lagi mungkin 2-3 lah. Tak adalah, mungkin satu je lah. Satu cukup lah. Sebab masa saya nak beli tu, saya beranggapan kan, saya SAP, saya punya proses selesai. Dapat loan lulus, hantar bank, bulan-bulan tolak. Saya SAP, saya dah tak payah buat apa kan. So macam tiba-tiba
dah sampai tahap tu, saya ni saya kena bayar kan, walaupun saya tak guna saya kena bayar ni kan. So apa komen Cik Bil lah berkaitan tu dengan penonton-penonton mungkin nak tahulah. Bukan setakat sign ni, sebenarnya kita ada komitmen lain yang kita kena buat lah. Okay, yang soalan pertama Cik Afiq, lepas Cik Afiq dah sign SMP tu, Cik Afiq cakap dah selesai komitmen lah. Betul. Sebenarnya tak. Sign SMP tu, selepas hak milik serata dikeluarkan ni, Cik Afiq kena buat pindah milik. Sebab kenapa hak milik serata ni dikeluarkan kepada pemaju? Sebab dia yang buat rumah tu. So Cik Afiq kalau tak buat pindah milik, letak atas nama Cik Afiq sentiasa jadi pembeli lah. Betul lah. Bukan pemilik lah. Bukan sepenuhnya lah. Bukan jadi pemilik lah. So tu soalan pertama lah. So lepas dah sign SMP semua, lepas dapat salah title tu, buatlah pindah milik. Kalau tak pindah milik ni, kita cerita lah apa masalah dia pula kan. Betul. Satu lagi, lepas dah beli terus tinggal je, tak payah buat apa-apa ke kan. Tu soalan kedua kan. Betul. Sebenarnya Cik Afiq kena bayar charge pengurusan lah. Maintenance fee lah kita panggil ni. Maintenance fee ni adalah charge pada fasiliti yang digunakan bersama dalam skim tersebut lah. Itu yang kita panggil harta bersama tu. Betul. Harta bersama macam Cik Afiq pun tahu kan. Rumah Cik Afiq ada swimming pool kan. Ada gym kan. Ada. Lagi apa benda lagi ada. Ada surau, ada tu. Ada Tu semua tu harta bersama tu lah. Semualah. So siapa yang nak maintain benda tu? Kalau ikut logik lah kan. Ikut logik ni si penduduk-penduduk kat situ lah. Penduduk situ. Milik situ lah. Betul. So itulah. Lepas dah tu kena bayar maintenance fee lagi lah. Maintenance fee ni dia punya cara kiraan dia pelbagai lah. Tapi kita punya basis tu ikut unit share lah. Di mana unit share ni, yang saya nak terangkan sikit lah unit share ni apa benda Unit share ni bila kita beli, bila pemaju buat permohonan tu, dia ada luas petak kita tu. So dia ada pekali dia lah. Pekali dia tu dekat dalam buku pengurusan serata ni ada lah. Kalau boleh saya tunjuk, ni lah buku dia. Buku ni Cik Afiq kena baca ni. Dalam ni ada macam mana cara nak mengurus. Pengiraan dia lah. Pengiraan tu lah. So katalah kan 1 square feet mungkin kena bayar dalam 15 sen. Ada 1000 square feet. So 150 lah kena bayar. Macam tu lah. So maknanya boleh saya cakap kat sini, sekiranya unit itu lagi besar, lagi mahal lah kita punya Betul. maintenance fee lah. Betul. Okey lah. Itu ni soalan yang agak menarik lah selepas ni. Apa ni, saya selalulah, bukanlah kata pernah lah tengok orang tanya kat Facebook, dekat mana-mana komen di Facebook, media sosial. Dia pernah tulis macam ni lah. Saya ni rumah tingkat 1. Saya pun tak pakai pun lift. Saya pun tak pernah mandi pun swimming pool. Perkali dewan pun saya tak pernah guna. So court badminton yang ada kat situ pun saya tak pernah masuk. Tapi kenapa saya kena bayar jugalah benda tu? Boleh ke kalau saya macam saya tak nak bayar benda ni sebab saya tak pakai pun kan? Dia punya argument logik. Betul Tapi bila beli rumah berserata ni, harta bersama adalah harta bersama semua orang lah. So tak kisah you pakai ke tak pakai ke, you still kena bayar jugalah. Tetap kena bayar. Tetap kena bayar So, juga. kalau dia macam tak puas hati kan, adu sana sini memang takkan lepas lah. Takkan lepas lah. Pergi tribunal pun memang tak lepas. Sebab basic rule serata macam tu lah. Basic rule dekat pengurusan serata memang macam tu. Macam tu lah. Tapi kalau orang macam ni dia degil ke apa, kita kena buat lah. Orang macam ni yang selalu akan jadikan masalah. Sebab kenapa? Tempat tu akan jadi macam rundown, tak cantik ke apa kan. Sebab golongan-golongan macam ni lah. Macam Cik Afiq kan. Cik Afiq bayar tiap bulan, tak pernah culas. Okey tiba-tiba je jiran satu floor tu semua tak bayar. So macam mana management nak ada duit untuk menguruskan tempat tu? Dia akan jadi macam tak cantik lah tempat tu. Itulah kalau kita tengok kadang ada rumah-rumah tu macam kita pergi pun tengok tak apa selesa dan sebagainya. Ataupun lift tak boleh guna. Lift tak boleh guna. Lepas tu pula dari segi lalang lah, pokok lah, semua dah berterabur situ kan. Itu semua kadang skim-skim tu menghadapi masalah lah. Sebab ramai yang tak bayar maintenance lah. Memang boleh dikenakan tindakan lah oleh melalui akta pengurusan lah. 757 tu. Dia ada tindakan yang boleh dibuat lah. Contohnya tutup akses lah, apalah dan sebagainya lah. Itu ada sesi lain lah kot. Cerita detail lah kot. Pasal pengurusan lebih kepada kita ada pengurusan banyak kes macam tu lah. Okey, kita teruskan daripada soalan seterusnya lah Cik Bil lah. Kita ni lah saya nak tahu sikit lah perbezaan ni lah hak milik serata ni dengan hak milik induk master title lah. Apa beza dia lah? Apa beza dia dari segi dalam geran tu, apa dia nyatakan dalam suatu hak milik tu landed dengan serata.
Oh. Okey. Cik Afiq berkaitan hak milik induk dengan hak milik serata ni, dia kalau tak ada hak milik induk, tak ada serata. Macam saya terangkan pada mula-mula tadi lah kan. Hak milik serata ni adalah satu hak milik berasingan yang wujud daripada satu lot tanah. Satu lot tanah tu itulah hak milik induk dia. Lepas tu bila dia buat pembangunan kat atas tu terus jadi hak milik serata. Okey, dia ada kadar maksimum tak apa ni pemilikan petak tu? Okey, contoh kat KL ni petak tu mesti hak dia sampai 1,000 ke? Dia ke macam mana, depends kepada pembangunan ke ataupun limit dia okey ni 3,000 petak je boleh ada? Itu berkaitan density lah kan. Density dan plot ratio ni dia luar bidang kuasa pejabat tanah sebenarnya. Itu PBT lah yang akan tentukan lah. Masa awal-awal dia buat permohonan untuk pembangunan tu ditentukan lah time tu. Dia boleh buat tinggi mana, 30 tingkat ke 50 tingkat ke kan. Dia berdasarkan keluasan tanah juga Luasan tanah lah. Sebab kalau luas tanah tu lebih ramai boleh masuk. Sebab Cik Afiq kena ingat tanah 1 ekar boleh jadi 10 ekar bila pembangunan serata ni. Sebab dia bertingkat-tingkat. Dia bertingkat-tingkat. Benda yang kecil 1 ekar bila naik tinggi 10 tingkat jadi 10 ekar lah. Bila naik lagi tinggi, lagi dah tinggi. Okeylah, Cik Abil, kita teruskan pada soalan seterusnya lah. Sekiranya lah hak milik serata ni kan dia seperti Cik Abil cakap tadi kan, hak milik serata ni dikeluarkan atas nama pemaju lah. Sekiranya lah pemilikan tu kita tak ubah lah, maksudnya kita tak buat pindah milik lah. Apa dia punya kesan dia lah, kesan kepada tak buat pindah milik tu lah. Okey Cik Afiq ni memang soalan yang bagus lah. Sebab kenapa? Bila tak buat pindah milik ni, kita sentiasa jadi pembeli lah sebenarnya kan. Kalau ikut senario di Pejabat Tanah KL ni pun bila orang datang kat kita kan, saya nak bayar cukai tapi nama saya tak ada dalam semakkan dalam sistem, memang takkan ada sebab selagi dia belum buat pindah milik lagi, bukan atas nama dia time tu baru orang sedar, masih lagi kat pemaju ni, kenapa tak buat pindah milik ni. So dia adalah sebab lah kenapa tak buat pindah milik dan sebagainya lah. Jadi saya jelaskan lah, kalau Cik Afiq tanya saya jelaskan lah kenapa orang susah nak buat pindah milik ni lah. Satu, bila tak buat pindah milik ni dia punya masalah dia, yang pertamanya MC tak boleh nak capai 25% lah untuk tubuhkan Perbadan Pengurusan tu. Dia masih JMB sajalah. So diorang tak boleh nak pegang pembangunan tersebut lah. Satu lagi lah kan, kita ni kalau umur tak panjang kan, tiba-tiba dah tak ada dah kan. Kita beli rumah tu tapi tak buat pindah milik. Nanti nak buat urusan pusaka ni, title tu bukan nama atas kita lagi dan sebagainya. Panjanglah urusan dia tu. Banyaklah kos kena keluar kan. Satu lagi kadang-kadang kita pun tak tahu bila kita punya kesusahan tu melanda kan. Bila title atas nama kita bolehlah buat refinance. Dapatlah duit sikit kan. Tapi nama bukan atas nama kita, nanti bank kata title ni bukan atas nama you lagi ni. You kena buat pindah milik atas nama you, baru kita bagi cagaran dan sebagainya lah. Itulah antara masalah-masalah yang dihadapi bila tak buat pindah milik. And then satu lagi pula, kalau tak buat pindah milik, kadang-kadang kita kena duty stamp yang lebih tinggi lah. Kata masa kita dah dapat title ni, dah boleh dapat rumah baru dalam setahun ni, kita nak buat pindah milik. Mungkin nilaian masih lagi 300,000. Kalau kita buat selepas 20 tahun, mungkin rumah tu nilaian dah jadi 600,000. Kena pula duty stamp. Mahal lagi. Ya, sebab duty stamp tu ikut nilaian semasa. Nilaian semasa. Okeylah, contohlah Cik Abil kata kalau kita tak buat pindah milik kan, title tu kira pemaju pegang lah. Pemaju pegang. Tu satu lagi masalah pula. Tiba-tiba pemaju bankrupt, tiba-tiba pemaju hilangkan title tu. Lagi masalah. Tiba-tiba dia pun dah gulung, hilang terus dah. Pening nak cari title tu balik. Memang agak menyusahkan kita lah. Okeylah Cik Abil, saya rasa kita kena rehat dulu kot. Mungkin saya pun dah macam tekak pun dah start kering ni. Kita rehat dululah. Kita take 5. Pasti kisah. Dah bayar cukai tanah ke belum? Dah bayar cukai petak ke belum? Dah bayar cukai tanah ke belum? Dah bayar cukai petak ke belum? Dah bayar cukai tanah ke belum? Jangan lupa jelaskan cukai tanah dan petak anda sebelum 1 Jun. Terima kasih masih bersama saya lah dengan panel kita Cik Abil. Kita teruskanlah proceed kepada soalan seterusnya lah Cik Abil lah. Saya menarik lah nak tahu sebab saya difahamkan kita ada 2 cukai lah.
Satu cukai petak, satu cukai tanah. Saya nak tahulah apa beza dia lah. Orang duk cakap masa bagi saya cukai juga, cukai tak cukai lah kan. Apa beza dia kat situ Cik Bil? Okey, Cik Afiq Dia cukai tanah ni untuk cukai tanah tersebut lah Cukai landed lah orang panggil lah kan. Dan cukai petak ni baru diperkenalkan di KL ni pada tahun 2020. Dulunya pembangunan berserata ni dia bayar cukai tanah di mana apa nama dia semua pemilik tu katalah cukai tanah ada 10,000 diorang kena kumpul duit amount 10,000 tu dan bayar pada pejabat tanah lah. Okey, dia punya masalah dia macam-macam masalah lah kadang-kadang tau. Sebab kenapa dia tak dapat, mungkin 10 orang bayar lagi 10 orang tak bayar. So kadang tak cukup amount cukai tu nak bayar kat pejabat tanah. So bila jadi macam tu, then bila dia nak buat urusan-urusan lain di pejabat tanah ni tak boleh lah nak pindah milik ke apa ke sebabnya cukai tanah tu tertunggak. Dah lah kena tunggu orang lain bayar. Nak tunggu orang lain bayar agak. Takkanlah saya nak bayarkan untuk Cik Afiq kan. Tak adil agak macam tu kan. So tu masalah cukai tanah kan. So bagi pembangunan berserata lah. So pada tahun 2020 di KL ni kita laksanakan cukai petak lah, di mana petak-petak serata ni dikenakan cukai pada apa yang dimiliki sahaja. Lebih adil ni. Dulu dia kena bayar keseluruhan tanah tu. Sekarang ni rumah dia dalam hak milik dia, kata ada rumah dia 100 meter persegi, campur pakai 12 meter persegi, dia bayar untuk 112 meter persegi je lah. Untuk dia sajalah. So bila dia nak buat urusan dekat pejabat tanah, tak ada masalah. Dia selesai dia punya, selesai. Boleh buat lah. Kalau kawan dia, jiran dia tak bayar, bukan masalah dia dah. Dia jadi macam tu lah. So dia lebih sistematik, telus dan adil lah cukai petak ni. Adakah Cik Abang cakap di sistematik, telus dan adil, adakah daripada cukai tanah tu Cik Abang kata dia kumpul sekali kita bayar, dan cukai petak tu masing-masing lah. Mungkin dari segi bulanan tu lah saya nak tanya, bukan tahunan tu lah cukai tu, ada penurunan ke bila cukai petak diperkenalkan, ataupun dia makin mahal ataupun dia makin murah lah Cik Abang lah. Okey. Contoh saya nak cerita pasal kadar cukai ni Kita ada kadar cukai serendah RM5 atau RM7 bagi ke perumahan kos rendah dan sebagainya lah. Dan biasanya rumah yang lebih kurang apa nama dia 1,000 square feet ni lah, kita guna square feet lah senang dia lebih kurang RM20, RM25 je. Murah lah setahun tak sampai RM2, RM3 sebulan sebenarnya. Murah Cik Abang lah. Murah. RM20 setahun Betul. Tapi tu masih lagi ramai yang tak bayar. Masih lagi ramai tak bayar lah. So kalau penonton-penonton kat luar sana tu, cukai petak ni kalau tak bayar ni dia boleh kena rampas sebenarnya. Agak bahaya lah. Agak bahaya lah kan. Saya minta penonton-penonton bayar lah cukai tu kita pun minum kat coffee shop pun RM12 dan satu cawan kan. Itu cawan untuk sekali minum lah. Ini cukai petak ni RM5 pun ada ni. Betul. Pun tak boleh bayar kan. Boleh bayar. Okay lah Cik Abel lah penjelasan yang dia lah saya pun baru faham lah sikit apa beza dia kan. Cuma kita terus kepada ni lah, ramai yang nak tahulah, dia pemilik berserata ni nak tahulah apa kebaikan ni kita duduk dekat bangunan berserata ni. Apa baik dia Cik Abel? Okey, bila Cik Afiq tanya apa baiknya dia sebenarnya dia ada pro and cons lah sebenarnya. Pro and cons ni, satunya bila kita duduk kat rumah berserata ni, saya cakap lah ada kemudahan-kemudahan lah kan. Yang mana macam-macam kemudahan ada lah kan dalam segi pembangunan tu lah. Ada yang mana kemudahan tu pula diselenggara Kalau ada MC dan sebagainya diselenggara lah. So kita nak pergi gym ke, kita nak buat apa pun boleh kat situ. Itu antara kebaikan lah. Satu lagi dia gated and guarded lah And then kita hidup secara berkomuniti lah. Itu paling penting lah sebenarnya rumah berserata ni. Rapat lah Rapat lah kan. Ada gotong royong, ada makan-makan ke, jamuan raya ke, mungkin lah macam satu kampung lah kan. Hidup di Pembangunan Selatan ni satu kampung lah. Itu dia punya kebaikan lah. Pros lah kan. Kalau nak cakap cons ni tak banyak pun sebenarnya Cuma kadang-kadang bila orang beli rumah selatan ni tak tahu kena bayar maintenance fee. Itu masalah tu. Lepas dia beli baru tahu kena bayar maintenance fee dan sebagainya Lagi pula dia tak guna lagi, dia sakit dia tak guna lah apalah benda-benda tu lah kan. So satu lagi pula kalau contohlah saya cakap lah rumah selatan ni kalau semua orang bayar, semua orang selesai dia punya tanggungjawab dia, tak ada masalah. Katalah ada yang tak bayar dan sebagainya, facility rundown, benda macam tu lah. Kita susah nak cakap benda tu akan
elok selamanya lah. Benda tu perlukan maintenance dan sebagainya. So bila cons dia biasanya macam tu lah. Bila orang tak bayar maintenance fee dan sebagainya, so barang pun boleh jadi rosak, facility pun tak elok, tempat tu pun tak elok Dia akan beri kesan juga sebenarnya. Kalau kita nak jual balik rumah tu, bila orang pergi tengok view, alamak swimming pool tak terjaga. Alamak gym dah teruk dah. So dia akan rasa macam tak jadilah beli rumah tu. So kadang orang yang nak menjual pun payah nak jual. Sebab dia tahu skim tu tak berapa ni lah, facility dia tak terjaga lah. Okay, Cik Bil, penjelasan yang menarik lah. So just saya nak tanyalah Cik Bil kan. Cik Bil pun dah dijemput kan untuk sebagai panel lah. Agak-agak Cik Bil, saya nak tanyalah Cik tegang lah Cik Bil ada memiliki rumah berserata ni? Setakat ni belum ada lagi. So ada plan lah nak memiliki rumah berserata ni? Ada plan, niat tu memang ada. Tapi memang setakat ni tak mampu lagi lah kot. Di KL ni memang harga semua mahal. Betul lah tu, iyalah tu kan. Okey lah, penjelasan yang menarik. Kita punya sesi pada pagi ini, Cik Bil atas kerjasama lah memberi apa-apa pandangan. So, Cik Bil, saya nak, ni lah kalau ada pesanan kepada penonton-penonton kita yang nak beli rumah berserata ni, apa pesanan lah kepada Cik Bil, pada penonton-penonton kita ni. Pesanan dia satu je. Kalau nak beli rumah berserata ke ataupun nak maklum berserata ni, boleh rujuk dua benda ni lah. Akta ambil serata dengan akta pengurusan serata ni lah. Kalau dua buku ni tuan-tuan dan puan-puan ni boleh baca dia banyak lah info-info pasal serata ni dalam ni lah. Macam mana nak mengurus, macam mana serata tu dikeluarkan So kalau dah baca tak faham juga, saya sentiasa dia ada di Aras 6, Pejabat Pengarah Tanah dan KL Wilayah Persatuan Kuala Lumpur. Boleh datang jumpa saya lah untuk tanya pendapat ke, untuk datang bincang ke dan sebagainya. Saya sentiasa terbuka lah. Okey lah, so sama-sama lah penonton kita. Kalau nak jumpa Cik Bil, dia memang ada hari-hari dah dekat office tingkat 6. Boleh datang lah, kita sama-sama berbantulah. Okey, terima kasih Cik Bil atas perkongsian ilmu pada ini. Saya dan penonton rasa dah faham lah sedikit sebanyak lah tentang itu apa itu serata lah. Okey, so sama. Okey, terima kasih penonton yang menonton lah podcast kita pada kali ini. Itu podcast Celik Tanah PPTGWP. Anda boleh subscribe, like and share podcast kami ini untuk mengikuti perkongsian bagi ilmu-ilmu tanah ni lah. Berkenaan urusan tanah di wilayah Persatuan Kuala Lumpur. Sekian saja sesi kita pada kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.